Jadi keluar tutup biar saya tutup. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada pelajar-pelajar sekalian. Sesi pembelajaran kurikulum kita pada hari ini iaitu alat pemadam api kecil ataupun sebutan ringkasnya APA ataupun APAR, alat pemadam api kecil ataupun alat pemadam api ringan. Maksud alat pemadam api kecil tadi, ianya boleh memadam kebakaran-kebakaran kecil sahaja dan tidak boleh memadam kebakaran-kebakaran besar. Kalau kebakaran besar, kita terpaksa ada alternatif lain lah, seperti kita memanggil ahli bomba ataupun alat-alat pemadam api yang lebih besar. Sekarang kita pergi kepada macam mana boleh berlaku kebakaran. Kebakaran akan berlaku di atas 3 unsur, iaitu yang pertama oksigen, yang kedua pemanas ataupun heat, yang ketiga fuel, material mudah terbakar. Ketiga-tiga unsur ini sekiranya bersatu maka dia akan jadi api, dan sekiranya salah satu unsur ini tidak ada maka tidak akan berlakulah kebakaran. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu fire fighting equipment ataupun peralatan melawan kebakaran, iaitu jenis fire extinguisher, jenis fire fighting equipment. Okey. Alat pemadam api adalah untuk melawan kebakaran. Di dalam operasi melawan kebakaran, alat pemadam api memainkan peranan sebagai alat bantuan mula, iaitu untuk melawan kebakaran peringkat mula. Di dalam bengkel-bengkel kejuruteraan dan di dalam kapal-kapal, alat pemadam api sangat mustahak diketahui oleh semua lapisan pekerja dan masyarakat amnya. Okey, yang pertama, alat pemadam api jenis air ataupun 2 gallon gas water. Spesifikasi warna kenalan dia warna merah. Tabung dia warna merah, warna kenalan dia merah. Kita boleh guna dia dalam masa 1 minit hingga ke 2 minit. Jarak pancutan bagi isi kandung 9 liter air 15 kg ialah 6 meter. Makna pancutan dia 6 meter. Kalau 6 meter bersamaan, kalau 6 meter lebih kurang 1 meter 3 kaki, makna kali 6 3 18 kaki dia boleh pancut air. Kalau kita tengok yang di sebelah tu, satu gambaran rajah isi kandungan contain dalam tabung, dan satu lagi warna tabung. Kalau kita tengok dalam tu, yang pertama dia panggil operating inner control apa tu. Lepas tu CO cartridge hose, tulisan blur sikit. Okey, ianya terdapat 2 jenis. Yang pertama cartridge, yang kedua stone pressure. Tabung di luar diisi dengan air biasa, air yang bersih, dan air tersebut dicampur dengan sodium nitrat untuk mengelakkan ia beku dan selida berkarat. Dalam tabung tersebut terdapat satu tabung kecil yang dipanggil cartridge yang telah dimampatkan dengan gas CO2. Sekiranya alat pemadam api jenis stone pressure ia tidak mempunyai cartridge. Okey, yang mempunyai cartridge ini, di dalam tabung kecil itu dia ada CO2. CO2 tu apabila kita press dia punya plunger, dalam waktu yang sama tabung itu akan bocor dan CO2 itu akan memberi tekanan kepada airan tabung dan seterusnya dia akan keluar melalui nozzle jet. Okey, kita pergi lagi ke second slide. Cara tindakan yang mempunyai cartridge. Apabila ditekan plunger, ia akan menebuk sealing disk cartridge dan karbon dioksida akan terkeluar dan cartridge, dari cartridge.
Gas ini akan menolak air keluar yang ada di dalam silinder melalui discharge tube dan terus ke nozzle. Alat pemadam api jenis ini memadam api secara menyelimut dan sesuai api kelas A. Kebakaran yang melibatkan kelas A adalah kebakaran yang melibatkan bahan-bahan pepejal yang mengandungi unsur hidrokarbon di dalamnya. Apa itu api kelas A? Kebakaran seperti kayu, kertas, sampah sarap dan sebagainya, ataupun kita panggil kebakaran material. Cara tindakan stone pressure pula. Jenis stone pressure apabila operating level ditekan, kontrol valve terbuka dan membenarkan udara yang bertekanan menolak air keluar dari tabung melalui hose dan nozzle. Pengeluaran medium pemadam boleh dikawal oleh operating level. Setiap alat pemadam api dia ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan dia, jenis 2 gallon gas water ini tidak berbahaya dan mudah digunakan. Bertindak dengan segera. Pengisian semula mudah, refillnya mudah. Disebabkan ada sodium nitrat, ianya tidak beku dan berkarat. Dan dia punya kelemahan pula, kita boleh guna sekali saja dan tidak boleh memadam api minyak. Maksudnya bila sekali kita flash, apabila silinder di dalam tu terbuka, CO2 dah bocor, maka kita tak boleh guna lagi sehinggalah habis air di dalam tabung. Dan kita boleh refill semula, kita kena return kepada pihak-pihak yang ada kelayakan seperti bomba dan sebagainya. Ini pula alat pemadam api jenis powder ataupun powder extinguisher gas ataupun cartridge type. Terdapat 2 jenis, cartridge dan stone pressure. Sebenarnya kalau alat pemadam api dulu solid warna biru, tetapi dia masih kekalkan warna biru juga. Cuma tung saja warna dia merah, tetapi warna kenalan dia tetap warna biru. Kalau awak tengok dekat powder tu, dia warna biru. Itu menandakan warna kenalan. Di mana-mana awak pergi pun kalau warna biru adalah powder. Powder ni serbuk kering. Lama masa penggunaan ialah mengikut saiz. Bagi kandungan 9 liter ataupun berat tong 14 hingga ke 16 kg, masanya 15 saat. Saiz yang terdapat 1 kilo hingga 12 kilo. Jarak pancutan bagi muatan 9 liter ialah 4 hingga 6 meter. Di sebelah tabung yang ada gambar merah tu, diagram isi kandung tabung, konten tabung dan dia punya nama-nama part-part dia juga, dan juga nama-nama bahagian-bahagian dalam tabung. Kalau kita tengok yang atas sekali, operating level, cylinder handle, CO cartridge, pitcher dan gas inlet tube, CO gas cartridge dan powder, discharge tube dan sekali nozzle. Dalam tabung tersebut terdapat debu kering. Debu kering ini adalah dari bahan-bahan kimia tersebut, iaitu sodium bicarbonate 97%, magnesium citrate 1.5%, magnesium carbonate 1%, trikalsium fosfat 0.5%. Alat pemadam api jenis debu kering ada mempunyai beberapa kelas, iaitu debu kering kelas BC, debu kering kelas ABC, debu kering kelas D, TEC. Debu kering kelas ABC yang paling popular digunakan ialah monoamonia phosphate. Apa yang dimaksudkan BC, ABC ini, maksud dia adalah jenis-jenis kebakaran yang kita boleh gunakan. Contohnya kebakaran A pun kita boleh guna, kebakaran B pun kita boleh guna, dan kebakaran C pun kita boleh guna.
api dari kebakaran A, api dari kebakaran B, api daripada kebakaran C. A ni ada meaning dia lah. A ni mungkin kebakaran material, B logam dan sebagainya. Kita akan tengok nanti. Cara tindakan: bila ditekan plunger, maka cartridge yang mengandungi CO2 akan terbocor dan gas CO2 akan keluar dan memaksa debu kering keluar melalui discharge tube dan terus ke nozzle. Alat pemadam api ini sesuai untuk api kelas A. Pertama, kebakaran seperti kayu, kertas, sampah sarap dan sebagainya. Kebakaran kelas B, kebakaran seperti minyak petrol, gasolin, minyak tanah, diesel, minyak pelincir, minyak masak dan juga hasil daripada proses penyulingan petroleum seperti varnish, terpentin, plastik dan getah cair. Getah akan cair apabila panas. Kebakaran seperti propan, butin, hidrogen, amonia, acetylene, karbon monoksida dan gas lain yang boleh terbakar. Kebakaran seperti logam seperti potasium, sodium, magnesium bagi kelas api kelas D saja. Bahan debu keringnya adalah agak berbeza. A, B, C itu menunjukkan jenis-jenis api, dan jenis-jenis api dia melibatkan bahan bakar. Kebaikan, seperti yang kita tahu, setiap alat pemadam api dia mesti ada kebaikan dan keburukan. Yang pertama, dia bertindak lebih berkesan daripada alat pemadam api yang lain. Boleh memadam api kelas A, B, C dan D. Kelemahannya hanya sekali guna saja. Apabila kita press lever dan sealing disk, gas dia bocor, gas akan keluar. Selagi powder tak habis, dia akan berterusan akan keluar sehinggalah powder dalam tabung habis. Sekali saja kegunaan dia. Okey, sekarang kita pergi pula alat pemadam api jenis buih ataupun kita panggil foam. Warna kenalan dia krim. Krim menunjukkan dia adalah foam. Foam ni adalah buih. Spesifikasi dia, tabung dia warna merah tapi warna kenalan dia kuning krim. Mana-mana tabung warna merah tapi warna kenalan dia kuning krim. Lama masa penggunaan 30 saat. Kadar pengembangannya 1:8. Bermakna dia 1 titik dia boleh kembang 8 titik. Itu maksud dia 1:8. Jarak pancutan bagi muatan 9 liter ialah 14 hingga 16 kg. Ialah 4 hingga 5 meter. Cara pemadaman foam iaitu dengan pelemasan. Makna dia menutupi, menyelimut bahan bakar. Maknanya dia menyelimut. Sebab itu bila kita nak melawan api dengan menggunakan foam, kita tidak boleh sama sekali kita shoot tepat kepada api. Sebaliknya kita kena tembak di bumbung ataupun di dinding yang mana foam tadi akan mengalir dan mengembang dan menutupi permukaan yang terbakar. Kalau kita tembak shoot pada api, api tidak akan terbakar. Sebaliknya api itu akan merecik ke tempat-tempat lain. Jadi kita terpaksa cari satu base untuk kita tembak foam ni, supaya foam ni akan merebak, kembang dan akhirnya dia akan menutupi permukaan yang terbakar. Alat pemadam api jenis buih kimia. Jenis ini kebanyakan diganti dengan yang terbaru dan berkesan. Tindak balas dua jenis bahan kimia di dalam tabung menghasilkan buih yang mengandungi gelembung CO2, dan tekanan itu sendiri yang menyebabkan buih itu keluar dari tabung sesuai untuk api kelas B. Kelas B maksud dia kebakaran seperti minyak, cat, varnish, plastik dan lain-lain lagi lah. Kebaikannya boleh memadam api minyak yang kecil, tidak berbahaya dan senang digunakan, senang diisi semula, menutup permukaan kebakaran. Kelemahannya tidak boleh memadam api elektrik, boleh menjadi beku sekiranya diletakkan di tempat yang sejuk, tidak boleh disimpan di tempat hawa terlalu panas.
hanya sekali guna saja. Cara penggunaan alat pemadam api jenis buih, semasa menggunakan alat pemadam api jenis self aspirating, penggunaan perlu menunjukkan buih itu kepada permukaan yang menegak seperti dinding ataupun bahagian tepi bekas itu supaya dapat membentuk satu lapisan bulat pada permukaan yang terbakar dan melemaskan permukaan api yang terbakar. Ini seperti yang kita bincang di awal permulaan slide tadi berkaitan dengan unsur-unsur kebakaran. Konsep jenis buih ini melemaskan makna dia menutupi api tempat terbakar daripada mendapat oksigen. Bila dia blok dan api tidak mendapat oksigen, secara automatik api itu akan terpadam. Dan akhir sekali, alat pemadam api jenis carbon dioxide ataupun kita panggil CO2 gas. Tabung dia warna merah, warna kenalan dia hitam. Lama masa pengeluaran ialah 14 saat. Kadar pengembangan ialah lebih kurang 450 nisbah 1. Jarak pancutan 2 meter bagi 4.5 hingga 8 kg. CO2 gas dalam tabung adalah berbentuk cecair. Dia bentuk cecair, tapi apabila dia keluar daripada serombong hitam tu, dia nampak macam asap. CO2 gas ini dia menyerap oksigen. Bila kita shoot kepada api, kawasan itu dalam waktu yang sama tidak ada oksigen. Bila tak ada oksigen, api akan terpadam. Ini hanya di awal pembakaran. Kita bincang di awal pembakaran. Tapi kalau dah api besar, tak boleh. CO2 ni dah tak sesuai. Dia ada kaedah lain. CO2 ni kita jumpa api yang kecil, baru kita boleh fight. Kalau api dah sebesar bangunan tu, kita nak lawan dengan CO2 ni, tidak sesuai sekali. Amat tidak sesuai lah. Alat pemadam api CO2 adalah jenis gas stone pressure. Gas yang ada dalam tabung adalah berbentuk cecair yang telah dimampakkan pada tekanan 744 pound PSI pada suhu 600 Fahrenheit. Alat pemadam api CO2 mempunyai horn di hujung nozzle adalah bertujuan untuk mengelakkan gas CO2 keluar secara spray dan untuk memudahkan gas mengalar ke api. Alat pemadam api jenis CO2 sesuai bagi api kelas B dan C. Ianya tidak mengalirkan elektrik dan tidak merosakkan peralatan elektrik. CO2 ini amat sesuai kalau kebakaran jenis elektronik ataupun yang berkaitan dengan peralatan elektrik amat sesuai kerana selepas kita gunakan CO2 tadi, kesan terbakarnya bersih dan tidak kotor, cuma api saja yang terpadam. Sebaliknya kalau kita guna alat-alat pemadam api jenis foam ataupun powder, itu akan meninggalkan bekas foam ataupun powder pada sistem elektronik yang kita akan padam itu. Api kelas api kelas B, kebakaran yang melibatkan cecair hidrokarbon ataupun cecair yang mengandungi hidrogen karbon. Contohnya seperti minyak petrol, gasolin, minyak tanah, diesel, minyak pelincir, minyak masak dan juga hasil daripada proses penyulingan petroleum seperti varnish, petin, plastik dan getah. Api kelas C, kebakaran yang melibatkan gas ataupun gas cecair mudah terbakar. Gas ini apabila bercampur dengan oksigen hanya memerlukan percikan api yang sedikit saja untuk terbakar. Contohnya, bahan api adalah seperti metana, propane, butin, hidrogen, amonia, acetylene, karbon, monoksida dan gas lain yang boleh terbakar. Cara tindakannya adalah mudah. Awak tanggal saja safety pin pada hand cap dan kemudian tekan handle. Gas CO2 yang ada dalam silinder akan keluar dengan sendiri kerana gas tersebut telah dimampakkan. Kebaikan: gas bersih dan tidak berbahaya, tidak membantu kebakaran, tidak meninggalkan kesan. Boleh memadam api di tempat yang tersorok, cepat bertindak pada suhu biasa, boleh digunakan pada api cecair. Kelemahan dia, berat silinder tidak berpatutan dengan kandungan CO2.
Kandungan gas tidak boleh dilihat, tidak boleh di-refill sendiri. Penggunaan alat pemadam api jenis CO2 ini semasa melakukan pemadam api harus diingat, horn pengeluaran perlu dielakkan terus kepada api. Horn pengeluaran perlu dihalakan terus kepada api dari bahagian tepi dan keseluruhan permukaan bahan yang terbakar. Jika di tempat lapang, ikut arah angin. Jika penggunaan di bilik yang tertutup, pengudaraan mestilah dilakukan. Disebabkan gas CO2 sejuk, elakkan dari terkena badan yang terdedah dan jangan pegang tabung hos discharge horn dengan tangan. CO2 menghasilkan bunyi yang agak kuat yang boleh membuatkan orang-orang yang tidak pernah menggunakannya rasa sedikit terperanjatlah. Okey, kita tengok pula type, jenis-jenis firefighting equipment, kelas api. Pengkelasan kebakaran telah dilakukan pengkelasan kebakaran telah dilakukan adalah bertujuan untuk memudahkan pemilihan medium pemadaman air, gas ataupun lain-lain untuk memadam setiap kelas-kelas api tadi. Okey, bila kita tengok 4 kelas utama api, kelas A, kebakaran material, kebakaran minyak, kebakaran gas dan kebakaran logam. Kebakaran yang melibatkan bahan pepejal yang mengandungi unsur-unsur hidrokarbon di dalamnya, contoh seperti kertas, kayu, sampah dan sebagainya, itu kelas A. Dan kelas B, kebakaran yang melibatkan cecair hidrokarbon ataupun cecair yang mengandungi hidrogen karbon, contohnya seperti minyak petrol, gasolin, minyak tanah, diesel, minyak pelicin, minyak masak dan juga hasil daripada proses penyulingan petroleum seperti varnish, turpentine, plastik dan getah. Kelas C pula adalah kebakaran yang melibatkan gas cecair yang mudah terbakar. Gas ini apabila bercampur dengan oksigen hanya memerlukan percikan api yang sedikit saja untuk terbakar. Contohnya bahan api adalah seperti mantan, fosfat, butin, hidrogen, amonia, asetilin, karbon, monoksida dan gas lain yang boleh terbakar. Manakala kelas D pula, kebakaran yang melibatkan bahan-bahan jenis logam. Biasanya kebakaran yang berlaku adalah sangat reaktif dan pantas serta biasanya melibatkan letupan. Contohnya adalah potasium, sodium dan magnesium. Kelas api dan pemadaman api yang bersesuaian. Kalau awak tengok kelas api, kelas A, kebakaran apa? Kebakaran kayu, kertas, kain. Alat pemadam api yang sesuai, alat pemadam api jenis air, pemadam api debuk kering. Kita guna air cara semuran, sprinkler untuk memadamkan api kelas A. Manakala kelas B pula, kebakaran yang melibatkan minyak, cat, varnish, plastik. Pemadam api yang sesuai pada dia, pemadam api jenis buih, pom, debu kering ataupun jenis gas ataupun air pun kita guna secara semuran. Manakala kelas C, kebakaran yang melibatkan gas, butin, propana, asetilin, hidrogen, amonia dan lain-lain. Alat pemadam api yang sesuai iaitu debu kering, jenis karbon dioksida, jenis gas. Kelas D, kebakaran yang melibatkan logam, logam potasium, logam sodium, logam kalsium, logam magnesium dan alat-alat pemadam api yang sesuai debu grafit, soda, pasir kering, debu kering jenis ternary, autostik, chloride dan lain-lain. Itu saja sesi pembelajaran kita yang berkaitan dengan alat-alat pemadam api. Sekian dahulu saya akhiri dengan ucapan saya ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.